bahawa cara yang dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak masuk mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri, masuk ke Kementerian Kewangan adalah satu jalan yang salah terlalu awal, di mana budaya yang dibawa oleh Pakatan Harapan di bawah pimpinan Dr. Mahathir Mohamad dulu nampaknya diteruskan juga oleh Pakatan Harapan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila membangkitkan beberapa isu yang pada fikiran dia akan memberikan sokongan rakyat, tetapi sebenarnya tidak begitu. Pertama yang dibangkitkan ialah isu 600 juta atau 600 bilion wang semasa darurat. Kononnya ada penyelewengan, ada selewengan. Keduanya terhadap projek jalur lebar DNB yang mengakibatkan seorang ketua susah diberikan cuti. Jadi saya tak tahu apa yang sebenarnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini hendak memulakan kerja dia jadi Perdana Menteri atau nak jadi pegawai SPRM, ya, untuk membongkar isu-isu yang tidak betul. Pada pendapat saya, ini adalah satu perkara yang tidak baik. Pertama, isu-isu pembongkaran penyelewengan ini bukan tidak boleh dibangkitkan, disuarakan, tetapi bukan waktu sekarang. Dalam kerajaan dibentuk dengan tarik tali, dengan perundingan, dengan keadaan melanggar prinsip-prinsip parti masing-masing. Contohnya Barisan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan, menolak Perikatan Nasional, rakan dia waktu dalam kerajaan sejak tahun 2021. Dari itu tahun 2020. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin nak mengatakan, menyampaikan pesan saya untuk direkodkan bahawa kerajaan PH ini sepenggal sajalah. Maknanya pada pilihan raya 2027 PH akan hanyut dan kemungkinan UMNO pun akan berkubur selamanya. Walaupun saya tidak sehaluan dengan Pengerusi Perikatan Nasional Mahidin Yassin, atau saya tidak berapa gemar dengan Tan Sri Hadi Awang, tapi pada saya kena memberikan pandangan saya luar daripada lingkungan pemikiran kita bersama. Nampaknya orang Melayu sudah menolak UMNO secara terus. Walaupun kabarnya menang di Tioman, itu menang di Don Tioman tu kerana menteri besarnya daripada UMNO. Kalau menteri besarnya daripada Perikatan Nasional, saya rasa belayar juga Don Tioman itu. Apa yang saya nak katakan kepada tuan-tuan ialah PH ini atau parti yang dominasi Pakatan Harapan ini, PKR ini, ditubuhkan atas sifat memperjuangkan individu, atas sifat memperjuangkan yang kononnya berselindung di bawah reformasi, keadilan dan rakyat yang tertindas. Tapi sebenarnya parti ini memang arah tujunya di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nak kata sosialis, apa ke sosialisnya? Cara bertindak sosialis, bongkar isu pesawah miskin tidak dibela, kemudian dihadapkan kepada Bernas. Bernas pula milik kerajaan, bukan Bernas itu milik swasta total. Dia masih lagi di bawah kawalan kerajaan, syarikat kerajaan.
walaupun dia tidak bergelar GLC, kerana Bernas itu ada golden share dia, saham emas kerajaan. Bernas masih lagi bergantung kepada keputusan dasar-dasar kerajaan. Kata itu dan ini. Konon ini kirilah. Kemudian bangkitkan isu penyelewengan 600 bilion dana waktu darurat, kerana bangkitkan pula 7 bilion projek DNB yang jadi mangsa seorang pegawai kanan kerajaan. Siasatlah dulu dalam diam, tak payahlah nak dibongkar nak itunya. Dan kita semuanya bukannya bodoh. Perkara itu tidak diaudit lagi. Jadi bagaimana SPRM, polis nak siasat? Perkara itu adalah perkara pentadbiran negara. Jadi patutnya tunggulah dulu laporan juru audit dan bawalah kepada Public Account Committee yang ditubuhkan oleh Parlimen. Ini tidak melangkaui daripada sepatutnya peraturan tertibnya. Siasat 600 bilion duit diselewengkan. Jadi di mana semua ini? Di mana negara ni bukan sebuah negara cowboy. Negara ni ada peraturan, ada kenapa perkara-perkara yang dibangkitkan penyelewengan di Kementerian Kewangan semuanya berasaskan kepada Public Account Committee? Kenapa dalam isu 600 bilion duit dan juga 7 bilion projek DNB ni tak dibawa dalam Public Account Committee? Jadi kenapa diketepikan prosedur-prosedur ini? Yang inilah perlu dan penting untuk kita faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini saya nak bercakap soal itu saja, supaya saya dapat menjelaskan je. Kerana itu saya simpulkan kekalahan PH bukan kerana kerana masih lagi pengundi-pengundi muda menerima doktrin yang dibuat oleh kedua parti yang sekarang bergabung. PH doktrinkan anak muda rakyat Malaysia bahawa BN ini parti penyamun, perompak, penyangak, rasuah dan sebagainya. BN pula doktrinkan PH ini parti komunis, ada DAP, ketuanan Melayu akan hilang dan sebagainya. Jadi dua doktrin yang dibuat oleh PH dan BN ini akhirnya membunuh diri dia sendiri dalam pilihan raya Padang Serai. Jadi rakyat kata kalau dua-dua tak bagus, mereka pergi ke Perikatan Nasional. Jadi andaian kononnya ada penyelewengan 600 bilion duit masa zaman COVID, adanya salah urus pemberian tender, itu belum lagi terpakai kerana belum didakwa lagi. Kemudian tu pula hari ini saya baca Perdana Menteri Anwar Ibrahim beri amaran pada pengurusi PH nak saman jika tak tarik jadahnya menjadi ahli politik. Kalau kita tak semua ini diterima, bukankah kita ni semua political animal? Atau dalam bahasa Melayunya binatang politik. Binatang mana ada perasaan, binatang mana tahu malu, binatang mana tahu itu dan ini. Saya tak pernah nak saman orang. Malah buat report polis pun saya malas kalau kecuali melampau. Saya rasa boleh kira dengan jari saya buat laporan polis. Contohnya tomahan sebelum pilihan raya dilakukan, konon saya ada skandal dengan bini orang. Saya buat laporan polis, itu saja. Yang lain-lain mesti jual gigi palsu, penghinaan yang dilakukan pada saya diam ya. Buatlah apa yang kamu nak buat, sebab saya orang politik. Jadi kalau tuduhan setakat terima duit 15 juta dah terasa tak boleh terima, jadi apa level Perdana Menteri Malaysia ni? Saya bukan tak kenal Anwar Ibrahim, kenal, dan saya nampak memang ada perubahan ya, sikap, wajah dia sebenar. Wahal profil Facebook saya pun tahu gambar dia, siap dengan tangan saya di bahu dia. Saya cuba untuk memberikan pandangan saya. Sama juga lah mentaliti dengan UMNO ni, bukan mau dengar pandangan. Tak ada pun. Wahal saya tengok semak dalam saya punya wawasan tu,
Saya baru tahu bahawa Facebook saya ni dilihat oleh hampir 700,000 penonton. Wih, tinggi ya. Mana orang yang melayari Facebook saya ni puratanya sudah mencicah 700,000. Jadi itu sebab saya nak minta tuan-tuan dan puan semua, dalam keadaan politik sekarang bertenang, dan saya harap parti politik yang menjadi kerajaan berfikirlah lebih serius, profesional, dan Perikatan Nasional melalui PAS dan apa, teruslah berjuang kepentingan rakyat, mewakili rakyat, bertindaklah demi kepentingan negara, dan kita hidup dalam keadaan bersatu padu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.